Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah kita pada pagi ini seperti biasa kita sambung bacaan kitab Usul Tauhid, yang mana kita berada pada muka surat yang ke-9. Jadi kita sambung balik perbincangan kita mengenai tanda dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda dan bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Kita sambung pada baris yang ke-9, ya. Baris yang ke-9 dari atas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan dinama akan sekalian mereka itu, yaitu tiap-tiap yang mawujud, tiap-tiap yang mawujud yang lain daripada zat dan sifat Allah. Dinamakan sekalian mereka itu setiap perkara yang selain Allah, dinamakan hamba Allah. Dan makhluknya, kita ni nama dia hamba Allah. Langit dan bumi pun dipanggil hamba Allah juga, ya, asalkan setiap benda yang selain Allah, selain zat dan sifat-sifat Allah, maka dipanggil hamba Allah. Dan juga dinamakan juga makhluknya. Sebab apa dipanggil hamba Allah? Kerana Allah Ta'ala itu Tuhan dia, ya. Maka kita ini, langit bumi dan apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di alam ini menjadi hamba dia. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu Tuhan dia, Tuhan ampunya bagi hamba ni. Dan juga dinamakan makhluk Allah. Nama makhluk Allah kerana kita diciptakan oleh Allah. Allah itu khaliq. Bila Allah itu khaliq, dia yang mencipta, maka kita, alam ini semua dinamakan makhluk yang dicipta. Dan makdurnya, nama juga dinamakan makdur bagi Allah Ta'ala, iaitu setiap perkara yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan kudrah dia. Setiap perkara yang selain Allah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kudrahnya dinamakan makdur. Makdur bagi Allah, ya. Kerana kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qudrahnya.
maka kita dinamakan makdur, ya. Dan makhurnya, makruh Allah dinamakan juga sekalian mereka itu dengan makhur bagi Allah, mana yang hamba Allah Ta'ala yang dikerasi, ya. Allah Ta'ala itu Al-Qahhar, Tuhan yang mengerasi dan menguasai akan segala hambanya. Maka setiap yang dikuasai dan dikerasi dinamakan makhur. Dan alam dinamakan juga alam, ya, jangan baca alim, alam. Itu setiap sesuatu selain Allah namanya alam, ya. Dan mungkin dinamakan juga mungkin. Tiap-tiap benda yang boleh menerima dua perkara yang berlawanan, ya. Setiap benda yang boleh menerima dua perkara, dua sifat yang berlawanan secara bergilir ganti dinamakan mungkin, ya. Dinamakan mungkin. Seperti kita ini alam ini dinamakan mungkin kerana dia boleh menerima sifat ataupun sesuatu yang bertentangan, ya, dua perkara yang bertentangan atas jalan bergilir ganti. Contohnya seperti kita manusia ini boleh bergerak dan juga diam, tak bergerak, ya. Kita boleh menerima dua keadaan, muda dengan tua, ya. Kita akan melalui fasa muda, kemudian kita akan lalui fasa tua, kan? Jadi muda dengan tua itu dua perkara yang berlawanan. Maka bila kita manusia ini boleh menerima salah satu daripada dua perkara yang berlawanan ini, ya, kita dipanggil mungkin. Sesuatu yang boleh ada dan tiada, dan sesuatu yang boleh berlaku padanya ataupun tidak, ya. Itu nama dia mungkin. Cuma bezanya mungkin ini dengan makhluk, mungkin ini lebih umum. Sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dinamakan makhluk. Kalau sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah, kita tak namakan makhluk, tak boleh namakan mungkin, ya. Kalau sesuatu yang diciptakan oleh Allah, sudah diciptakan, dijadikan, macam kita ni, kita semua ni dinamakan mungkin dan juga makhluk, kan? Kita ni dipanggil hamba Allah, kita manusia ni dipanggil hamba Allah, dipanggil makhluk Allah, dipanggil makdur Allah, dipanggil makhur Allah, dipanggil alam, kita juga dipanggil mungkin, ya, kerana kita boleh menerima dua perkara, ya. Sekarang kita hidup, satu hari nanti kita akan mati. Hidup dan mati itu dua perkara yang berbeza, tak boleh berkumpul pada satu masa, ya, tetapi boleh ada pada kita secara bergilir ganti, ya, boleh berada pada kita secara bergilir ganti. Sekarang kita hidup, sampai satu masa kita akan bertukar dengan mati. Itu contoh bagi mungkin, Jadi mungkin ini lebih umum.
Apa benda yang belum, sesuatu yang belum diciptakan ataupun sudah diciptakan boleh dipanggil mungkin. Mungkin ini lebih umum daripada makhluk. Makhluk ni lebih khusus. Ya. Dan kainat, ya, dipanggilkan juga kainat. Alam ini dinamakan kainat, kita dinamakan kainat. Kainat makna suatu yang wujud, ya. Segala perkara yang ada yang wujud, dan maujudat yang jaizat. Maujudat yang jaizat itu setiap perkara yang ada yang harus. Makhluk ini dipanggil maujud. So perkara yang ada, boleh dilihat, boleh disentuh, boleh dirasa, yang harus. Kerana ada maujud yang qadim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya, ya. Baik, yang bersifat sekaliannya itu dengan baharu. Kita ni itu semua panggilan-panggilan bagi perkara tersebut. Setiap maujud yang selain daripada zat dan sifat Allah. Setiap perkara yang ada diri selain daripada zat dan sifat Allah Ta'ala dinamakan hamba Allah, dinamakan makhluk Allah, dinamakan makdur Allah, alim, mungkin, kainat, maujudat. Banyak nama lah. Semua merujuk kepada apa? Kepada satu benda, iaitu setiap yang ada selain Allah, ya? Setiap yang ada selain Allah, selain daripada zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik, kesemua ini dia kata yang bersifat sekaliannya itu dengan baharu dan bersifat dengan kekurangan dan kehinaan dan kelemahan dan kedhaifan, yang adalah sekalian mereka itu sentiasa di dalam berkehendak dan berhajat dan berubah-ubah, ada akhir dan berkesudahan. Bila ditengok, dilihat makhluk ini, alam ini, makdur Allah Ta'ala ini, hamba Allah Ta'ala ini, mungkin ini, maujudat atau kainat, boleh pilih nama apa pun, ya? Semua ini dia bersifat dengan baharu. Allah Ta'ala tak bersifat dengan baharu, dia bersifat dengan qadim, dengan qidam, ya? Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Semua ini bersifat dengan baharu. Beza dengan Allah, Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Qidam makna apa? Qidam maknanya sedia kala, ya? Tidak ada permulaan, tiada permulaan. Bila sebut qidam, maksudnya tiada permulaan, ya? Tak ada permulaan, tidak ada start dia, ya? Setiap perkara yang selain pada Allah, ya, yang dipanggil tadi makhluk atau mungkin, ya, atau alam tadi, bersifat dengan baharu. Baharu tu lawan bagi qidam. Bersifat dengan baharu. Baharu ni maknanya ada permulaan, ya, ada permulaan. Qidam tiada permulaan. Bila ada permulaan, maka sudah tentu ada sesuatu yang memulainya, sesuatu yang memulakannya. Sebab itu kata ulama, baharu ini merupakan alamat atau tanda yang paling besar membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala.
sebagai Tuhan yang menciptakan alam ini, yang menciptakan manusia. Ya. Baharu yang ada pada makhluk ini, baharu tu, sifat baharu. Kalau kita kata makhluk alam ini tanda kepada wujudnya Allah. Bukti, kalau tanya apa bukti kewujudan Allah Ta'ala, apa bukti adanya Tuhan, buktinya makhluk. Kita ambil contoh makhluk, manusia. Bukti dia apa? Manusia. Apa bukti manusia itu sebagai tanda kewujudan Allah? Ya? Bila ditanya macam tu, kita bila orang tanya kita apa bukti kewujudan Allah, kerana Allah Ta'ala tak boleh dilihat dan disentuh. Kan? Kita nak tengok, nak sentuh tak boleh. Apa bukti dia? Kalau orang tanya, nak jawab je lah. Maka kita jawab, bukti dia makhluk yang ada ni, alam ini, seperti manusia itu tanda atau bukti menunjukkan adanya Allah yang menciptakan manusia. Manusia ni tanda dan bukti menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian kalau orang yang cerdik ni lah, dia akan tanya, dari sudut mana manusia ini merupakan tanda kewujudan Allah, bukti kewujudan Allah. Kan? Bagi dia, kan, orang yang tak percaya Tuhan, orang yang tidak mempercayai Tuhan, dia kata manusia tak dijadikan oleh sesiapa. Kan? Dia ada siap dah dulu. Dia berubah daripada satu benda lain kepada benda lain, benda lain. Kan? Jadilah manusia. Jadi dia tak percaya kata manusia ni diciptakan. Yang dia tahu manusia ni mai asal beruk. Beruk tu mai pada benda ni, daripada makhluk juga, daripada suatu benda juga yang asal dia bukan bentuk manusia. Asal tu mai pada beruk, kera. Kita ada lah, kita bukan pada beruk, kera. Kita manusia mai pada syurga. Kita diciptakan oleh Allah. Ada orang percaya dia daripada beruk, ikut dia. Dia kata ni, sebab tu orang yang percaya kata dia asal usul nenek moyang dia beruk. Sebab itulah mereka ni membawa fasad di dalam muka bumi, membawa fasad, kemusnahan dalam muka bumi ni, kerana dia asal binatang, hayawan. Kita ada, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Kita ni daripada asal usul Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala muliakan kita. Ada orang dia tak percaya, dia kata beruk. Dia pakailah Tok Wan dia beruk, Tok Nek dia. Kita ada, kita daripada semulia-mulia makhluk. Baik. Jadi kita jawab, manusia ni dia ada ciri dan sifat dia yang membuktikan kata ada pencipta ni. Kita ambil contoh manusia senanglah, tak payah ambil contoh matahari, bulan, payah. Ambil contoh yang ada pada diri kita.
Salah satu contohnya, dia ada sifat baharu. Maka sifat baharulah satu-satunya antaranya bukti utama menunjukkan kita ini dicipta. Kita ni dicipta. Sebab apa? Sebab baharu ni dia maksud baharu itu sendiri. Baharu ni dimaknakan dengan ada permulaan. Lawannya qidam. Tak ada permulaan, tak ada start. Kalau susah faham, saya nak tanya. Dulu setiap orang ada surat beranak tak? Ada surat beranak. Kalau susah faham, nak tanya hak mudah. Ni paling mudah lah. Mudah dicerna. Setiap orang ada surat beranak tak? Ada kan? Dalam surat beranak tu ditulis apa? Ditulis nama mak ayah kita, tarikh lahir kita kan? Kan? Apa maksud tarikh lahir kita? Itulah permulaan kita. Permulaan dunia ni lah. Tak mau cerita ada kunci ada dalam perut ni, tak mau. Permulaan dunia ni. Ni. Itu maknanya kita ada start kita. Dulu-dulu sebelum ada mak ayah kita ada lagi. Kan? Kita tak ada lagi. Kalau kita dah ada, sebelum ada mak ayah kita, sebelum ada tok nek kita, tok wan kita, tok kita, kan? Moyang-moyang kita tu kita dah ada dah, tu tak panggil baharu. Dulu ada dah. Tak panggil baharu kan? Kalau kita duk guna hari-hari ni kereta baru tu, kan? Ni kereta baharu. Lah tak panggil baru dah, kereta baharu. Ni kereta baharu kan? Berapa kali tukar dulu baharu. Mai zaman saya mengaji sekolah baru. Lepas tu mai lah pula baharu. Dewan bahasa tukar dia. Tak tahu siapa. Dalam kitab dia tak tukar. Duk baharu tu daripada zaman dulu dia tulis baharu. Sampai lah kita baca kitab pun baharu juga. Perkataan baharu tu. Dia tak tukar lah. Kita bahasa Melayu moden ni sat tukar sana, sat tukar sini. Tak tahu pasal apa. Nampak macam tak berapa apa, meyakinkan bahasa yang kita gunakan. Tak tahulah sebab apa, kena tanya Dewan Bahasa. Okey dah. Kita dah sebut kereta baharu. Ini kereta baru tu. Kereta baru. Baru tahun 2020. 2019 ada lagi kereta ni? Tak ada lagi ya. Kerana baru keluar 2020. Sebab tu kita panggil baharu kan. Ni kereta lama dah. Bila? Tahun 1990. Oh lama dah. Kita tak panggil baharu kan. Sebab kita tanya sebelum tahun 2019 kereta ni ada? Ada. Tahun 2010 ada kereta ni? Ada. Weh, lama no. Lama lah sebab buat tahun 1990. Oh lama dah. Kita tak panggil baharu kan. Baik. Jadi makhluk ni dia baharu. Kita ni baharu. Maknanya ada permulaan dia. Okey dah. Bila ada permulaan, sebelum ini kita ada tak? Bila kita ada permulaan, ada start kita. Kita beranak tahun bila? Beranak tahun 1980. Sebelum 1980, 1979 tu kita ada lagi. Kita ada lagi. Kita beranak tahun 1980 tu surat beranak tulis 1980. Kan? Tahun 1979 kita ada lagi? Tak ada. Kita mula beranak tahun 90.
Faham tak? Sebelum tahun 1980, 1979 kita tak ada lagi kan? 1980 kita ada, betul? Jadi kesimpulannya kita ada tahun 90. 80 maaf lah. 1979 belum ada. 1978 lagi. 1978 kita ada lagi. Tak ada. 1977 tak ada sampai sebelum lah. Kan? Kita ada tahun, kita mula lahir tahun 1980. 1979 kita belum ada. Faham lagi? Saya buat bagi contoh paling senang ni. Kalau tak, yang ni paling senang. Kalau tak boleh juga memang berat lah. Memang kemampuan berfikir kita teruk sangat, tuan-tuan. Ya? Kita ada tahun 90, tahun 80 kita lahir. Bila sebut lahir itu bermakna kita ada permulaan, betul? Yang kita boleh ambil kefahaman daripada ungkapan ni, bila kita sebut saya lahir tahun 1980. Kan? Saya lahir tahun 1980. Apa kefahaman dari sudut ilmu tauhid? Kita boleh ambil bukan dari sudut apa nama bahasa Melayu apa nak bagi markah, ada. Ya? Dari sudut ilmu tauhid. Bila kita saya lahir pada tahun 90, apa makna dia? Tahun 1979 dia belum ada. Tahun 1980, 1981 dia ada. Boleh? Yang kedua, kefahaman yang kita boleh ambil, tahun 1980 itu merupakan tahun kelahiran dia. Makna dia apa? Permulaan dan start dia di situ. Permulaan kehidupan. Dia start hidup di situ. Betul? Kan? Jadi maknanya bila sebut kita ni lahir tahun 1980, kita ada permulaan. Bila ada permulaan, itulah baru nama dia. Faham tak? No? Faham tak? Kalau tak faham lagi, tak tahu, saya tak erti dah nak abang macam mana. Itu nama dia permulaan. Tak? Ada apa? Ni boleh lagi? Boleh? Ada ni ke? Apa nama? Di kurangkan masanya lah. Tak? Masa ni sama juga lah. Sama macam saya ingat ni. Ingat ada arahan baru ke dalam no? Okey no? Itu maksud baru secara mudah lah. Jadi kita semua ni, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, hayawan, manusia, ya, batu, gunung, kayu, pokok, semua ada permulaan dia. Ya, ada permulaan. Kerana apa? Dia baru. Maksudnya setiap baru ni dia ada permulaan. Baik, bila ada permulaan, ya, bila ada permulaan bermakna ada orang yang mencetuskan permulaan tu. Mesti ada sesuatu yang memulakan dia. Pasal apa tadi? Kita lahir tahun 1980. Sebelum tahun 1980, 1979 kita belum ada. Betul? Tiba-tiba 1980 kita lahir. Makna kita berubah daripada belum ada kepada ada. Kan? Berubah kan? Baik. Berubah tu, bila yang kata berubah itulah dinamakan baharu juga. Jadi kata baharu ni ada permulaan, ada perubahan. Okey nah. Jadi bila kita tengok kita berubah daripada belum ada kepada ada, siapa yang mengubah tu? Soalan dia, siapa yang mengubah? Ada sesuatu yang mengubah.
mana sesuatu yang mengadakan kita yang belum ada kepada ada. Tahun 80 kita ada, tahun 1999 kita tak ada lagi. Pada tahun 1980 tu kita lahir tu, siapa yang ada sesuatu yang mengadakan kita? Untuk kita tak ada masalah tuan-tuan. Itu orang tanya, apa ustaz ni mengajak berbelit-belit? Ya, untuk kita tak ada masalah. Kita yakinlah ada Allah Ta'ala. Hujah ini untuk menjadi perisai bagi kita. Apa guna hujah-hujah macam ni? Ada orang yang ni kata, apa ustaz ni mengajak belit-belit macam apa ulang, kan? Dah tak ada masalah, kan? Abang kata Allah Ta'ala Tuhan kita, Quran ada, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Kursi ada, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Banyak lagi ya ayat kursi pada cerita ni. Apa susah-susah? Apa ada buat belit-belit? Dah, ini untuk benteng akidah kita. Sekiranya datang orang yang tidak mempercayai Tuhan, cuba mentashkikkan kita, yakni cuba mengelirukan kita tentang ketuhanan, ya. Kita ada keyakinan tetapi dia mai untuk mengelirukan kita, menggunakan akal. Di sinilah benteng kita dan jawapan kita. Dan kita guna untuk meyakinkan orang yang tak mempercayai Tuhan ni. Silap-silap dia nak mengelirukan kita, kita boleh mengubah dia daripada orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan kepada orang yang mengesahkan Tuhan. Ya, kerana orang yang tak percaya Tuhan macam ateis ni, dia tak pakai Quran hadis. Cerita api lah berbuih mulut-mulut pun dia tak terima. Cerita api lah berbuih mulut pun, dia tak percaya sikit pun walaupun satu huruf, kan? Betul tak tuan? Dia tak percaya satu huruf pun. Macam mana nak hujah dengan dia? Kita kena hujah macam ni. Kemudian orang tanya, Quran ada cukup dah, guna Quran sajalah. Masalahnya dia tak percaya Quran. Ada orang jawab kata, Quran tu mukjizat, takkan dia tak boleh percaya, kan? Quran tu jadi mukjizat? Ya, Quran itu dia sumber, ya, sumber kepada kita, ya, pada orang-orang yang berakal untuk berhujah. Quran itu sumber dia. Kalau kita kata ni hujah yang kita guna ni baharu apa semua ni, mai pada mana? Mai pada Quran juga. Cuma kalau kita guna Quran dengan ayat qul huwallahu ahad, kan, tanpa kita berhujah dengan dia, dia tak boleh terima. Kecuali orang yang macam ni, orang yang tak percaya Tuhan ni, dia kaji dulu, kan? Bila kaji kita baca, dia boleh terima. Hanya dia tak kaji. Jadi Quran dia bagi panduan kepada kita dah, dan juga sumber, kan? Dalam surah Al-Baqarah kita dah baca dah dulu, inna fi khalqis samawati wal ard, kan, wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, kan? Jadi sesungguhnya pada diciptakan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang. Nampak? Berubahnya malam dan siang itu tanda yang nyata, alamatul kubra, alamat tanda yang sangat besar. Semua orang tengok hari-hari. Itu menjadi tanda-tanda kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempunyai akal, li ulil albab. Kalau orang yang tak mempunyai akal, dia ada akal tapi dia tak fikir, dia tak nampak. Tanda ini menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan asas ayat inilah para ulama tauhid berdalil menggunakan akal, ya, kerana Allah Taala suruh guna akal kita, ya, dan mengambil bukti di alam ini, ya, sebagai tanda wujudnya Allah.
Bagaimana Quran bagi panduan kepada kita pada ayat tadi ni. Ada ayat-ayat lain lagi. Ada hadis-hadis Nabi lagi. Itu panduan untuk kita berdalil dan berhujah. Ni cara kita berdalil berhujah. Ya. Kalau tanya ambil mana dia daripada Quran. Baik. Jadi kita fahamlah kan. Bila baharu ni, bila sebut baharu, kita faham dia ada permulaan, dia berubah. Kalau saya tanya, ni benda ni, untuk tengoklah, tengoklah. Ni bukan jual ubat tepi jalan tak. Untuk tengoklah. Kan? Ni saya tunjuk ni. Semua tengok. Kan? Tuan tengok benda ni bergerak. Ni apa nama, kotak cermin mata saya ni. Dia bergerak kan? Dia bergerak. Apa kesimpulan yang tuan boleh ambil dari sini? Bergerak ni. Kan? Kalau saya kata okey nah, saya kata lah ni tuan-tuan nampak pun ni ini silap mata. Ini silap saja nak buat silap mata lah. Payah sikit nak buat saya tak reti. Kan? Tuan jangan tengok hak belakang ni. Tengok depan tu saja. Tengok dia gerak. Tuan-tuan boleh terima tak? Ni saya pakai tangan saya tolak. Ni saya pakai kok belakang. Jadi kalau tuan-tuan tengok dengan mata akan nampak dia bergerak, tak ada orang gerak kan. Kan? Macam tu kan? Baik. Tuan-tuan boleh terima tak? Benda ni bergerak tanpa orang yang menolaknya. Tak boleh terima. Kan? Tuan-tuan boleh terima tak? Kereta kan? Boleh berjalan, enjin tak ada dalam dia. Kerana yang menggerakkan apa nama tayar kereta tu enjin tu. Betul? Enjin, kemudian mekanisme enjin tu dia apa nama menjalankan prosesnya, gearbox apa, kemudian pergi ke tayar pusing tu ya. Nak bagi kereta berjalan ya, dia banyak dia punya proses dia. Kita tahu tiba-tiba kereta kita tu bubuh gear, boleh bubuh gear di jalan elok, buka bonet depan tak ada enjin, boleh terima tak? Siapa pun tak terima. Kecuali dia berkata dia ni belah hantu raya tolak apa nama kereta dia. Kan? Itu tak usah cerita lah. Itu cerita karut marut apa nama orang dulu kan. Kita cerita hak yang ni dari segi apa? Logik. Dari segi logik. Zaman lah ni orang tak belah dah hantu raya. Ada lagi orang belah hantu raya. Ada lagi orang belah. Tak ada. Orang tak belah dah hantu raya ni. Zaman dulu orang belah. Kan jaga kebun. Kan takut kat Jepun belah hantu raya. Zaman lah anak cucu tak mau dah hantu raya. Hantu raya tu pergi cari tuan merata. Nasi siapa dapat. Kan. Ya. Sebab tu orang lah dia tak tahu dah bab-bab ni. Okey nah. Jadi kita tak boleh terima benda ni bergerak. Daripada satu poin ni bukan mengajar ilmu sains lah. Daripada satu poin bergerak ke poin yang kedua. Dia bergerak tanpa ada orang yang menggerakkannya. Tuan boleh terima tak? Tak boleh terima. Kan? Maka kita buat keputusan mesti ada sesuatu yang menggerakkannya. Sesuatu yang menggerakkan. Ini nama dia baharu. Benda ni kalau dia bergerak daripada tempat ke satu tempat dengan ada sesuatu yang menggerakkan dia, itulah nama dia baharu. Nama dia baharu. Kita panggil baharu. Ada sifat baharu pada benda ni. Ya. Begitu juga kita. Ada sesuatu yang mengeluarkan kita daripada tiada, daripada belum ada kepada ada. Ada sesuatu yang mengeluarkan kita pada tahun 1980 tadi ni, contoh dia, kan? Daripada kita belum ada pada tahun 1979. Dikeluarkan kepada ada pada tahun 1980. Surat beranak pun kerajaan tulis 1980 lah. Kita lahir. Faham tak? Jadi kita ni baru. Kita ni suatu yang baru yang dijadikan kerana berubah.
daripada belum ada kepada ada. Maka sudah tentu ada yang mengubahnya. Macam benda ni tadi, siapa yang menolak, tangan saya ditolak, kan? Yang mengubah, saya lah yang mengubah daripada kedudukan A kepada kedudukan B dengan pergerakan itu. Sama juga, benda mudah ya tuan-tuan, ya. Dan orang putih ni kan, kerana dia terlalu gila dengan sains dia, sampai dia tak percaya Tuhan. Padahal di situ ada tanda wujudnya Tuhan, dia tak nampak. Pasal cahaya terang sangat. Bila cahaya terang silau, jalan tak nampak. Kan kita bawa kereta, kan? Bawa kereta matahari kena pagi tu zaman lah ni. Matahari naik pecah panas tu, silau tak nampak apa. Buat spek hitam pun tak nampak juga. Meraba-raba bawa kereta. Kerana terlalu terang sangat. Puak tu macam tu. Puak orang putih kan, kerana tanda dia tu terlalu terang dengan bersilau mata, dia tak nampak. Dia kata tak ada Tuhan. Dia ada depan mata dia lah. Bukan tak cerdik, buat reka macam-macam kan, sampai hantar orang pergi bulan, nak pergi planet Marikh pun ada lah ni. Bukan tak cerdik, semua tak percaya Tuhan, ya? Tanda tu terlalu terang bagi dia sampai silau. Baik, ya. Sebab tu dia bagi tahu semua ni bersifat dengan baharu. Kita faham baharu senang, ya? Baik, dan kekurangan semua tadi ni makhluk ya, atau setiap perkara yang selain Allah, yang dinamakan sebagai hamba Allah, makhluk Allah, dinamakan alam mungkin ini, dia bersifat dengan kekurangan. Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan, betul? Dan kehinaan. Semua ni bersifat dengan kehinaan. Allah Ta'ala bersifat dengan kemuliaan. Tuan-tuan, kita hina tak? Kita hina tak? Hina. Kita keluar daripada lubang najis, kan? Dan mati pun nanti kita akan jadi bangkai yang tak berguna sikit pun. Kita keluar ni daripada lubang najis, lubang kotor, tempat buang najis. Ada mulia tak kita? Tak ada mulia. Nampak tak? Dan kelemahan. Makhluk ni, hamba ni kelemahan. Bersifat dengan kelemahan, lemah, ya? Dan juga kedhaifan, samalah lemah, dhaif. Nanti dia bagi contoh pada diri kita sendiri, yang adalah sekalian mereka itu sentiasa di dalam berkehendak dan berhajat dan berubah-ubah, ada akhir dan berkesudahan. Bila sesuatu perkara itu bersifat dengan baharu dan kekurangan, kehinaan, kelemahan, kedhaifan, maka dia perlu pada kepada orang lain. Kalau kita ni ada kekurangan, kita perlu kepada orang lain. Contohlah kita nak angkat ni. Saya tak boleh angkat seorang ni, berat ni. Saya nak angkat seorang tak boleh. Saya kena panggil tolong 2 orang, ataupun 3 orang, seorang depan ni, 2 orang lagi kiri kanan, pakai angkat, betul tak? Maknanya kita lemah. Senang aja. Nak cerita mudah, ya? Kita ada lemah, kita ada kekuasaan, kemampuan kita itu, tenaga kita terhad. Mana kita, bila kita ada kekurangan, kita berhajat kepada orang lain membantu kita, ya? Kita berkehendak pada orang lain membantu kita, menolong kita. Begitulah kita ni, kita ada sifat. Kita tengok pada diri kita sendiri lah, kan? Cuba kita pi suar tangan kita ke api, terbakar tangan. Kita ambil pisau, cuba tengok, kita iris tangan kita, apa jadi? Luka. Kita ni sangat lemah dengan benda yang ada di alam ni, sangat-sangat lemah, kan? Baik, bila dilihat kita ni sangat lemah, maka sudah tentulah kita memerlukan dan berhajat kepada sesuatu, ya?
Kita belajar pada sesuatu iaitu Tuhan kita. Yang mentadbir dan mengatur kita. Sebab kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Kan? Berapa banyak setiap hari, setiap detik itu Allah Ta'ala mentadbir, ya, tak ada sekurang sedetik pun Allah Ta'ala sentiasa mentadbir kita dan mengatur kita. Walaupun tidak terhenti satu detik, satu saat, setiap masa dan ketika, ya. Sebab apa? Sebab kita lemah. Ibarat kita ni dengan Allah Ta'ala ibarat seorang kanak-kanak yang baru lahir umurnya sehari. Dia bergantung sepenuhnya kepada ibu dia. Betul? Seperti ibarat kita dengan Allah, kita berhajat dan memerlukan kepada Allah Ta'ala ni ibarat seorang kanak-kanak yang baru lahir umur sehari. Dia tak boleh buat apa. Baru lahir ke dalam dunia, mata tak nampak. Kan? Dalam kajian sains ni, budak baru lahir ni dia kenal tak mak ayah dia? Dia tak kenal lagi. Budak baru lahir, mata bila dia buka, dia tak nampak apa lagi. Dia nampak hitam putih ya. Warna belum lagi, kemampuan untuk melihat sesuatu yang berwarna belum lagi diciptakan oleh Allah Ta'ala pada waktu tu. Selepas berapa hari ya, saya tak ingat ya. Ada saya baca satu info dulu, kan? Bayi ni dia tak boleh melihat, dia tak kenal, dia kenal ibu dia dengan bau badan. Dia tak kenal dengan melihat. Sebab tu kita duk buat macam tu pun, dia budak tu tak begitu, tak nampak apa, kan? Umur sehari masih buta, tak melihat. Dia bergantung kepada ibunya sepenuh. Dia nak minum susu kan, nak makan, dia tak boleh, kita kena suruh, kan? Kita kena suruh. Dia nak bangkit berjalan pun tak boleh, tangan kaki lembek. Begitu mana setiap ketika anak yang baru lahir ni bergantung kepada ibu dan ayah dia untuk mengatur dan mengurus. Begitulah kita dengan Allah. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kita bergantung dengan Allah sepenuhnya. Ni ilmu tauhid lain pada hal lain ni. Tak cerita tu nama dia Usulut Tauhid. Tu kitab ni nama dia Usulut Tauhid. Ya, kita membahaskan usul, prinsip-prinsip bagi tauhid tu. Kita belajar sifat 20. Ni kita belajar prinsip dia. Kan? Baiklah. Ketahui olehmu bahawasanya perbuatan Allah Ta'ala itu terbahagi ia atas dua bahagi. Ini baru kita nak masuk, ya, baru nak bincangkan tentang apa, tentang kita ni. Kita ambil contoh kita lah, senang. Kita ni makhluk, kita ni manusia, yang menjadi bukti dan tanda kewujudan Allah, yang ada sifat baharu pada kita. Macam mana nanti dia nak cerita di sini. Dia akan cerita secara panjang lebar, tentang bukti kita ada sifat baharu. Bukti kita ni ada sifat baharu yang dibuktikan oleh Quran dan hadis, bukan pakai akal saja dah. Nanti dalam kitab ni insya-Allah. Maka dia mulakan dengan mukadimah manusia ni, perbuatan Allah Ta'ala itu ada dua, iaitu perbuatan iltirari dengan ikhtiari. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Baiklah, jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu pada pagi ini. Semoga perbincangan kita pada pagi ini dapat menambah pengetahuan kita dan juga keyakinan kita, serta
dapat memberi manfaat yang baik kepada kita ni, dan memperkukuhkan akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam jiwa kita, ya, supaya kita tidak terdedah ataupun tidak terpengaruh dengan mana-mana pegangan yang membawa kepada kesesatan dan terkeluar daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu yang paling besar sekali. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin وفقهنا في الدين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.